bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Sombong dan ego, itulah watak daripada Sanusi Embil Lato-Lato, sahabat-sahabat semua, yang akhirnya hari ini Puan Siti Aisyah menyekolahkan dua pemimpin daripada UMNO ini, yaitu Embil Lato-Lato dan juga seorang lagi pemimpin wanita daripada Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah yang dikatakan oleh Puan Siti Aisyah ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membawakan perkara ini untuk tatapan kita semua. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ya, Siti Aisyah katakan Sanusi perlu perbaiki sikap jika ikhlas mau bincang pembangunan Kedah. Katanya memang terbaik, ya, memang tepat apa yang dikatakan oleh Puan Siti Aisyah ini, seorang ahli majlis pimpinan pusat MPP Parti Keadilan Rakyat. Ya, Siti Aisyah berkata Menteri Besar Kedah Sanusi Embil Lato-Lato ini perlu perbaiki sikap dan pertuturan jika ikhlas mau berbincang dengan kerajaan pusat berhubung dengan pembangunan negeri tersebut. Jika benar, katanya, Menteri Besar Kedah ini ikhlas untuk bercakap soal rakyat, maka beliau harus memperbaiki sikap dan juga pertuturan beliau, dan bukannya sentiasa melemparkan persepsi jahat dan fitnah kepada Perdana Menteri dan juga kerajaan persekutuan, kata pemimpin PKR itu. Dia berkata demikian mengulas kenyataan Ketua Penerangan Muslimat PAS, Mardia Johari, yang membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana masih tidak memberikan jawapan kepada permohonan Sanusi untuk bersuamuka bagi membincangkan isu pembangunan Kedah. Mardiah dalam kenyataannya semalam mengingatkan Anwar bahawa Kedah bukan musuh Putrajaya dan perbezaan politik kepartian tidak harus dicampur aduk dengan tanggungjawab Perdana Menteri sebagai pentadbir negara. Itu kenyataan daripada Muslimat PAS ini. Tapi pada pandangan saya, yang memusuhi kerajaan persekutuan Perdana Menteri hari ini adalah Embil Lato-Lato ini, yang acap kali, seringkali membuat provokasi, tuduhan, fitnah terhadap Perdana Menteri. Itu maksudnya, ya, memusuhi kerajaan persekutuan. Tetapi lain pula yang dituduh oleh Muslimat PAS Mardia Johari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mengulas lanjut perkara itu, Puan Siti Aisyah berkata, kenyataan Mardia adalah percubaan mewujudkan persepsi bahwa rakyat Kedah tertindas dan dipinggirkan oleh kerajaan pusat. Katanya tidak ada istilah lupa atau pengabaian kepada rakyat Kedah seperti yang digambarkan oleh saudari Mardia. Ya, katanya Mardia seharusnya menjadi penilai yang baik dengan berani menegur dan mengkritik cara bagaimana Embil Lato-Lato, Menteri Besar Kedah, dalam menjalankan fungsi beliau sebagai seorang pemimpin. Menteri Besar Kedah harus kembali kepada norma biasa, pemimpin yang perlu bermula dengan sikap dan adab, katanya. Wow, memang terbaik kata-kata daripada Puan Siti Aisyah ini, sahabat-sahabat semua. Jadi Puan Siti juga berkata, hubungan baik antara Perdana Menteri dan Menteri Besar dari parti lain di beberapa negeri yang berlainan boleh dijadikan rujukan. Jadi bagaimana perkara yang fundamental seperti ini, pembangunan Kedah, mau dibincangkan. Jika kewarasan yang mau dibincangkan perkara itu jelas tidak kelihatan, katanya. Negeri-negeri yang dirujuk oleh Siti Aisyah itulah Kelantan dan juga Terengganu. Kita boleh nampak bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalurkan bantuan, memberi bantuan kewangan seperti di Kedah, di Kelantan, maksud saya di Kelantan, yang masalah airnya tidak dapat diselesaikan. Hari ini kerajaan sudah bertindak memberikan 1.5 bilion kalau saya tidak silap, ya, silap perbetulkan saya kalau saya tersilap, ya, untuk membangunkan fasa pertama, ya, masalah air di negeri Kelantan yang gagal ditangani oleh pemimpin daripada PAS selama 30 tahun, sahabat-sahabat semua. Itulah dia. Jadi Sanusi pada hujung bulan lalu juga bahwa dia masih menunggu persetujuan Anwar setelah menghantar 2 pucuk surat bagi membincangkan projek pembangunan industri penerbangan Etropolis di Kedah. Etropolis ialah projek metropolitan subwilayah yang merangkumi kemudahan awam, guna tanah dan ekonomi berpusatkan lapangan terbang di Kuala Muda. Projek seluas 9.800 ekar itu melibatkan pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kulim
KXP dan juga hub logistik Eurospace dan pembuatan Sidam SLAM. Anwar yang juga Menteri Keuangan ketika membentangkan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat sebelum ini berkata, pusat tidak boleh mempertimbangkan pembinaan lapangan terbang baru di Kulim. Sebaliknya, kata Anwar, kerajaan bercadang menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan lapangan terbang Sultan Abdullah Aziz Shah di Subang berbanding membangunkan hub baru. Saya percaya dengan keadaan negara kita, dengan kewangan yang tidak mengizinkan hari ini, ya tepat apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk membina satu lapangan terbang, ia memakan belanja yang besar. Ya, dan sepatutnya uang itu sekarang ini sangat diperlukan untuk membantu rakyat, ya, membuat satu inisiatif dasar-dasar membantu B40 khususnya yang begitu terjejas dengan keadaan kita semasa Kerajaan Perikatan Nasional memerintah, kerajaan tebuk atap melalui langkah serius itu. Tetapi apa yang berlaku sahabat semua dengan sombongnya, ya, dengan sombong sekali Menteri Lato-Lato ini menyatakan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ya tidak setuju untuk bertemu dengan beliau, sedangkan kalau kita lihat hari ini beberapa hari lalu juga beliau membuat provokasi berkaitan dengan isu ini. Kononnya Datuk Seri Anwar tidak mau berjumpa, kononnya Datuk Seri membatalkan proyek itu dan sebagainya. Sedangkan melalui jawapan daripada Menteri Pengangkutan Anthony Locke sendiri, ya, kajian sedang dilakukan, ya. Kalau ia boleh dilakukan dan ia mendapat memberi manfaat, ya akan diteruskan. Jika tidak, apa salahnya untuk memperbaiki lapangan terbang yang sedia ada, menaik taraf daripada membina satu lapangan terbang yang baru yang pastinya akan memakan kos. Karena kita tahu apa yang diperlukan oleh kerajaan hari ini adalah keuangan itu seharusnya diberi keutamaan kepada rakyat khususnya, bukan hanya untuk membuat proyek-proyek besar, untuk menunjukkan kemegahannya, untuk menunjukkan kononnya dia hebat, boleh membuat satu kapal lapangan terbang yang hebat dan sebagainya. Mungkin ya di masa depan kita boleh sekiranya keuangan negara itu kembali pulih, ya. Tetapi hari ini ya setiap sen itu dikira ya untuk disalurkan kepada rakyat yang sangat memerlukan. Apatah lagi tahun ini Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini memfokuskan untuk menoktakan kemiskinan tegar sahabat-sahabat semua. Yang dikatakan oleh pemimpin PAS, pemimpin MP wanita daripada PAS mengatakan perkara itu sukar dilaksanakan. Sepatutnya mereka berganding bahu, berganding tangan bersama-sama untuk menoktakan, bukannya memberikan kata-kata seperti itu. Ya, ini menunjukkan betapa sombong, betapa angkuhnya mereka sahabat-sahabat semua. Mereka anggap mereka saja yang boleh melakukannya, tapi sebaliknya itu hanya kata-kata yang keluar daripada politikus-politikus daripada parti PAS ini yang begitu konservatif, yang begitu stereotip dan sebagainya. Itu kata-kata daripada KJ, Khairi Jabaluddin. PAS stereotip katanya, PAS konservatif katanya. Apabila dia membalun pemimpin daripada PAS yang menggunakan isu-isu yang tidak sepatutnya. Itu dia. Jadi sahabat semua, itu dia apa yang dinyatakan oleh Puan Siti Aisyah. Saya sangat setuju dengan kenyataan beliau ini. Seharusnya Sanusi hari ini ya beradab, ya. Kalau mau untuk memfokuskan kebajikan rakyat, beliau seharusnya beradab untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukannya dengan membuat provokasi, bukannya membuat fitnah, tuduhan yang melampau dan sebagainya. Itu dia. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan pandangan Anda di luar sana? Adakah Anda juga bersetuju atau seirama dengan apa yang kenyataan ataupun pandangan daripada Siti Aisyah ini, sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng takut Anwar, GTA. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut. Alright, itu dia. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat Alright Napa Channel.
Dan yang belum sokong itu, Anda beli sokong dengan cara tekan butang subscribe, like, dan juga share video-video yang ada di dalam channel ini. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orek Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.